InsyaAllah kita sambung nanti untuk hari ini Haji Tamattu, perasaan Haji Tamattu pangkat kedua di mana kita akan menuju ke Mina. Minggu sudah kita bercakap masalah Muzdalifah. Jadi hari ini kita menyentuh soal berkenaan dengan Mina pula Jadi selazimnya seperti biasa, marilah kita bertarbiyah bersama-sama Bersama-sama kita bertarbiyah, insyaAllah supaya kita menjadi lazim, lancar dan akan membiasakan bertarbiyah kita berada di tanah suci nanti, insyaAllah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Tapi tak cengih. Korang cengih kat hari ni. Angkat suara kali ni. Orang perempuan pun angkat suara, tak apa Tak apa. Sama-sama kita. Suara aurat. Suara orang perempuan tak masuk aurat tak masuk aurat. Tapi bukan berarti tak masuk aurat tu kita boleh angkat suara. Kita kena jaga keayuan perempuan tu kena jaga itu antaranya lah baik. Sekarang kita masuk kepada peringkat yang seharusnya kita bercakap pada hari ini, iaitu kita terus mabit ke Mina, sebelum itu kita ke Muzdalifah. Baik. Anda mabit Muzdalifah, kita sentuh sikit lah yang tu sebagai punca. Apabila kita sudah selesai wukuf di Arafah, hadirin-hadirat sekalian, selesai kita wukuf di Arafah, dan bila waktu maghrib, biasanya maghrib mengikut program jadual tabung haji. Begitu juga dengan arahan daripada pihak Saudi sendiri, di mana kemah-kemah di Arafah mesti dikosongkan sebelum jam 10 malam. Dia bagi tempoh sampai jam 10. Kalau ada mana-mana terdapat jumpa orang di Arafah lepas pukul 10, syarikat atau orang itu akan disaman. Denda dia 10,000 seorang. Tabung haji biasa kena, pegawai ni biasa terlibat tabung haji sebab pegawai dia lah. Sebab kita duduk tunggu, duduk cari jemaah, pastikan jemaah semua dah naik bas. Lepas tu kita pun berjalan, ceritalah kemah-kemah. Kebetulan waktu jam 10 malam lah. Jangan sampai dia punya polis tak mati dah, bateri tak ada. Tak panggil. Tak ada bateri. Dia ada bateri sikit. Ni ada bateri. Ada bateri yang dia. Buka bateri. Ya. Charge. Saya suka pakai tu lagi, mic. Tak ada? Pakai mic biasa, mic imam. Mic imam boleh?
Boleh. Boleh. Kita tengok boleh tak? Kena on. Ya. Bateri. Bawa bateri. Tu bateri buat kurang. Bateri dia tak ada pakai. Dia kena ada bateri. Dua. Mana tadi? Mana? Buka. Retouchable ni. Dah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, maaf ya, kita terkendala sikit. Ya. Apabila kita selesai wukuf di Arafah, maka kita meninggalkan Arafah, lazimnya maghrib lah. Bila masuk waktu maghrib, maka semua jemaah-jemaah di seluruh Arafah akan mula bergerak untuk pergi ke Muzdalifah. Itu katanya anda mabit Muzdalifah, ya, Muzdalifah. Muzdalifah ni kita kena berada di Muzdalifah yang dikira sebagai bermalam. Yakni apabila masuk jam 12. Kita ambil secara kasarnya 12 tengah malam, ya. Yang sebenarnya mengikut jam Saudi 11.43 malam. 11.43 malam tu kira midnight lah, tengah malam. Jadi kalau di Saudi lah, kita sini pukul 12. Ya. Tapi kita ambil secara lazimnya purata pukul 12 lah. Yang tak ada beza sangat 43. Jam 11.43 dengan 12 tu tak beza banyak, ya. Jadi kita ambil terus jam 12. Maknanya jam 12 para jemaah mesti berada di Muzdalifah secara langsung ataupun melalui Muzdalifah. Kalau dia tak singgah pun, dia boleh lalu jam dia ketika dia lalu Muzdalifah tu hendaklah pukul 12. Baru dikira bermalam di Muzdalifah. Kalau awal daripada itu tak kira bermalam. Ya. Kalau dia sampai awal, katalah pukul 11.30 dia sampai, tak kira bermalam lagi. Kalau dia jalan juga, dia tinggal Muzdalifah, dia kena bayar dam. Itu hukum dia lah, ya. Maknanya para jemaah di Perut Arafah tu, dia kena ada di Muzdalifah, dikira sebagai bermalam apabila tepat jam 12 malam lah. Ketika itu dia mesti ada di Muzdalifah ataupun dia sedang lalu melintasi Muzdalifah. Kalau dia tak berhenti, tapi ikut peraturan Saudi, semua jemaah di Padang Arafah kena berhenti lepak di Muzdalifah. Ya, dia semua akan berhimpun di Muzdalifah, kemudian bawa ada bas akan bawa mereka pergi ke Mina. Itu dari keadaan sekarang lah, ya. Banyak tahun dah ke belakang ini sudah mula, saya tak silap saya pada tahun 2003 dapat jemaah di Padang Arafah dapat tinggal duduk di Muzdalifah baru sekejap. Ya, sebelumnya tidak ada peluang. Ya, tak boleh turun, tak boleh singgah. Semua kena lalu, ya. Polis akan jaga, ya. Bila ada berhenti, polis akan suruh jalan. Itu 2003 ke bawah. Mari 2003 ke atas, jemaah Padang Arafah dibagi berhenti, kena tunggu di Muzdalifah, lepak di Muzdalifah, ya. Tamu haji dibagilah kita plastik, hampak plastik tu. Kita duduk ramai-ramai lah, ya. Tunggu giliran di mana bas akan datang mengambil kita. Dia ada giliran tu, ya. Ini akan dilakukan sebagai cabut undi lah, ya. Pada hari sebelum kita berangkat ke Arafah, di mana ketua-ketua pegawai pengurusi, ketua-ketua maktab akan mula akan duduk untuk menarik, untuk mencabut undi, ya. Ada yang kena nombor 1 awal lah. Dia sampai di Muzdalifah, tak duduk saatnya berangkat lah. Ada yang nombor 10, nombor 20, banyak lagi lah. Kalau kena nombor besar lagi, sampai lepas subuh duduk tunggu lagi. Sampai sebelum Isya, sebelum subuh, lepas subuh dia ada lagi di Muzdalifah, ya. Sebab dia dapat nombor besar. Dia cabut undi, kena nombor 40, nombor 50. Kena tunggu lah. Itu antara yang kata tadi ini. Jadi kita di Muzdalifah ni, kita akan berhimpun, kita melepak di situ. Kita buatlah apa-apa amalan yang kita boleh lah. Baca Quran ke, berzikir ke, ya. Tapi kebanyakan tidur.
letih kan. Di Arafah dia orang dah wukuf sehari, letih, semua pakai tidur lah di Muzdalifah tu, ya. Tak ada masalah, boleh. Sebab dia perlunya kita hanya berada di Muzdalifah pada ketika jam yang kenaan. Itu saja hukum dia. Apa kita nak buat, bagaimana kita nak isikan masa-masa itu atas daripada kebaikan kita sendirilah. Kebaikan kita sendirilah. Itu berpulang pada masing-masing. Kalau lazim baik. Kemudian Dambil yang di Muzdalifah ni kita pungut anak-anak batu, tuan-tuan. Ya. Walaupun tabung haji akan bagi batu itu. Memang batu lontaran tu disediakan, dibagi kepada jemaah. Seorang satu encang dibagi. Tapi eloknya kita pungut juga anak batu di Muzdalifah, ya. Kalau kita pungut sekali, kita korek pasyak ni, mesti ada pasyak, mesti ada anak-anak batu kerikil, isi besar ujung kelingking, ambil besar ujung kelingking untuk kita jadikan sebagai bahan lontaran nanti apabila kita sampai di Mina. Ya, itu antaranya lah, ya. Kita pungut lebih kurang 100 biji batu, anak batu, kita masukkan dalam botol air, ya, supaya kita dapat bezakan antara batu dengan yang bukan batu. Itu di antaranya lah, baik. Lepas kita pungut anak batu ini, kita dah sebut dah buku sudah, tapi kita ulang balik. Lepas kita pungut anak batu ni dan kita masuk, kemudian kita tunggu sehinggalah sampai jadual keberangkatan kita, akan datanglah bas mengambil kita, bawa pergi ke, kita akan bertolak ke Mina, ya. Kita akan bertolak ke Mina. Ya, itu pentingnya. Bertolak ke Mina, kita akan sampai di Mina, ya. Perkara yang pertama kita kena buat 10 Zulhijjah. Kita akan sampai di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya haji. Hari raya haji, hari Adha, hari Nahar dia panggil, ya. Adha makna kata hari korban, Nahar hari sembelih korban. Nahar tu maknanya rengkung unta yang di bawah. Leher unta panjang kan, duduk di bawah tu. Di bawah dekat dengan badan dia, rengkung dekat dengan badan tu dia panggil Nahar. Dalam bahasa Arab dia panggil Nahar. Dia panggil Yaumun Nahar sebab hari tu semua duduk cari unta nak sembelih orang tu. Nampak? Itu dipanggil Yaumun Nahar. Itu hari istimewa sikit. Hari ini kita masuk ke Mina, kita akan melontar jamrah yang terbesar, Jamratul Kubra dia panggil. Dulu dia panggil Jamratul Aqabah, kemudian tukar. Dah tak ada. Aqabah ni satu bukit, nama dia Bukit Aqabah. Sekarang dah tak ada bukit, daripada rata ada bukit tu, naik supermarket. Ya, Bin Daud supermarket Bin Daud. Datang tu, sepadan dengan Mina. Ya, jalan sikit jumpa Jamratul Kubra. Jadi maka tu dinamakan Jamratul Kubra, bukan lagi Aqabah, sebab Aqabah dah tak ada. Bukit Aqabah dah tak ada, ya. Sama lagu orang Sa'i, ya. Safa Marwah. Dulu panggil Bukit Safa, Bukit Marwah. Sekarang panggil Safa saja. Sebab Bukit Safa dah tak ada. Kita duduk ada di kemuncak bukit sebenarnya. Sekarang orang bersa'i, sa'i yang dekat bawah tu, di kemuncak bukit lah. Ya, kemuncak bukit. Kemuncak Bukit Safa, kemuncak Bukit Marwah. Itu ada sedikit perbezaan kita kena faham lah. Baik. Jadi melontar kubra ni, dia panggil sebagai Tahiyat Mina. Tahiyat Mina. 10 Zulhijjah kita masuk ke Mina, kita jumpa dulu Jamratul Kubra dan kita lontar 7 lontaran, itu dia panggil Tahiyat Mina. Maknanya kita tu penghormatan kepada Mina lah, itu kita panggil Tahiyat Mina, ya. Itu kelebihan dia sikit. Jadi kita melontar 7 lontaran, dia wajib 7 lontaran kita lontar tadi dengan yakin masuk ke dalam dia punya kawah kubra tu, maka kita boleh susuli dengan bergunting. Kena buat dua jauh lah. Lontar, 7 lontaran dan bergunting. Bagi laki-laki hendaklah bercukur. Pasal itu haji, bukan umrah. Haji, ya. Masa kita buat umrah dulu, masa kita tamatuk ni, kita mula dengan buat umrah, orang laki-laki gunting saja, jangan cukur. Taruh rambut tu untuk tahlul haji, atau panggil tahlul haji. Ya, tahlul haji iaitu dengan melontar kubra 7 lontaran dan kita cukur rambut.
Bila kita lalu, kita nak turun daripada tempat lontak tu, sepanjangan tepi jalan tu semua ada kedai-kedai, kedai-kedai barber shop, banyak di situ. Kita boleh cukur rambut di situlah. Cukur rambut mungkin 10 rial, tak silap saya ikut sekarang ni. 10 rial, ataupun dia boleh naik lebih lagi lah. Cukur bagi licin botak betul. Jangan taruh sikit pun, tak boleh nombor 1 bagi cukur licin bulat habis. Licin sungguh. Dia buang habis rambut-rambut tu. Kita punya DNA lama kita buang. Kita tunggu DNA baru. Rambut baru tumbuh, DNA baru, kita pun jadi orang baru. Budaya hidup kita bertukar jadi budaya hidup yang baru. Jadilah orang-orang hamba Allah yang salih. Itu kita panggil mabrur. Boleh faham Itu tujuan kita cukur tu. Buang rambut lama, buang. Jangan taruh. Macam budak-budak, keluar panak, keluar dari perut, rambut lama buang, tunggu rambut baru. Macam tu lah kita. Bila kita buang rambut tu, diampun akan dosa-dosa kita seperti kita baru lahir daripada perut ibu. Itu begitu pentingnya. Cukur tu penting. Jadi 2 kali cukur lah. Sekali cukur bila kita beranak, waktu kita beranak, sekali cukur lagi ketika kita bertahlul awal. Boleh itu panggil tahlul awal. Bila kita dah cukur dan kita melontar dan kita bercukur, kita telah bebas daripada 8 pantang larang. Bukan 10, 8 8 pantang larang. Semua dah 13, 8 kita keluar. 5 lagi masih ada lagi pantang larang 5. 5 lagi ada. Apa yang 5 tu? Kita tak boleh memburu, kemudian kita tak boleh tebang, rosakkan tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Kemudian 3 lagi, kita tak boleh sonok-sonok suami isteri lah. Kita tak boleh romen suami isteri. Kita tak boleh bersatu suami isteri. Dan kita tak boleh apa lagi? Satu lagi, tak boleh kahwin. Atau dikahwinkan. Itulah 5. 5 tu pula, 3 lagi kita kena lepaskan. Nak lepas yang 3. 3 tu makna kita yang pertama sonok-sonok suami isteri, kedua berkahwin, ketiga bersatu, kita lakukan tawaf haji. Bila kita buat tawaf haji, 3 terlepas. Yang 2 tu tak boleh lepas sampai kiamat. Apa dia? Tak boleh memburu. Mana-mana orang yang ada dalam tanah haram tak boleh memburu mana-mana binatang yang berkenaan dalam tanah haram, tak boleh buru sampai kiamat. Satu lagi, tidak boleh merosakkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan sepanjangan kita berada dalam tanah haram. Tak boleh sampai kiamat. 2 larangan ni terus abadi. Orang haji pun tak boleh buat dua-dua, orang yang bukan haji pun tak boleh buat, penduduk Mekah pun tak boleh buat. Sepanjang masa apabila melibatkan kedua-dua tanah haram tadi, mana-mana pohon pokok dalam tanah haram, siapa pun tak boleh rosakkan. Begitu juga memburu. Apa-apa binatang yang kita dihukum kita boleh buru, maka tidak boleh memburu dalam semasa kita berada dalam kawasan tanah haram. Arnab, dia panggil argus. Di situ argus arnab ni tak boleh buru. Argus duduk dalam tanah haram, kita duduk tanah haram, kita bukan ihram lah, sama ada ihram atau bukan ihram, kita tak boleh memburu lah argus tu. Tak boleh tangkap dia, tak boleh cederakan. Tapi bila argus terlepas pergi keluar, boleh makan, boleh tangkap. Ini macam Amerika dengan Mexico. Amerika dengan Mexico. Tak gitu, polis Amerika nak tangkap, dia lari ke Mexico habis. Tak boleh tangkap. Gitu. Macam tu jugalah. Jadi makanya lebih kurang macam tu lah, kita faham Jadi maknanya dalam sepanjangan kita. Tapi kalau dalam ihram, kita dalam ihram, kalau kita memang dalam ihram, binatang mana yang boleh buru, tak kira sama ada tanah haram atau di luar tanah haram. Sebab kita dalam ihram, kita tak boleh berburu. Dalam tanah haram atau di luar tanah haram, ketika kita dalam ihram. Faham tak boleh buru. Kalau kita bukan dalam ihram, hanya dalam tanah haram saja tak boleh buru. Luar tanah haram boleh.
Kalau kita bukan dalam ihram lah. Faham Faham betul betul. Baik. Sambung. Melontar Jamratul Kubra, 7 lontaran, kemudian kita bercukur atau kita bergunting, maka kita telah lepas. Ya. 10 Zulhijjah, anda boleh melepaskan pakaian ihram dan bebas daripada 10 perintah larang. Tapi 8 saya buat 10 tentang ni lah. Ya. Sebab ada 13, nak bagi orang faham senang. Anda telah bertahlul awal. Itu namanya anda telah bertahlul awal. Tahlul ni apa? Bebas, lepas daripada haram. Itu kita panggil kataan halal. Kalimah halal, asalnya kalimah halal jadi tahlul. Ya, kita menghalalkan semula perkara yang tak boleh itu kita panggil tahlul lah. Dipanggil halal saja. Faham Itu panggil tahlul. Jadi apabila kita sudah bertahlul, pertama tadi tahlul awal, kita terbebas daripada 10 perintah larang. Saya sebut tadi 8 ya. Kita hanya ada lagi 3 lah, 3 perintah larang. Ya. Dan anda boleh melepaskan ihram dan bebas daripada 10 perintah larang. Ya. Anda bebas ya pantang larang dan anda sudah tahlul awal, selesai melontar ya, anda bergunting dan bercukur bagi laki-laki, dan seterusnya anda mabit Mina bermalam 3 malam. Ini urusan yang kedua. Di Mina ni, lepas dah kita tahlul awal tadi ni, kita kena bermalam 3 malam. Macam mana kira 3 malam? 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Itulah 3 malam. Ya, hari ni katalah hari ni 10 bulan. Malam ni malam pertama lah, besok 11, malam 11. Kemudian 11 malam 12, 12 malam 13. Hari 13 siang tu kita balik. Hari 13 siang tu kita balik. Kita dah habis dah bermalam 3 malam. Ya, bermalam ni artinya berada di Mina pada waktu malam. Jangan salah faham, kita bermalam, orang Melayu kita bermalam ni pergi tidur. Ya, saya nak bermalam di rumah kamu. Maknanya saya nak menginap tidur di rumah kamu. Bukan menginap dia bukan menginap. Bukan, jangan ambil salah faham tu Mabit Mina ni makna kata kita tunggu barang sejenak ya di Mina, tapi kita tunggu tu kenalah ketika malam. Siang tak boleh siang tak kira. Siang kita duduk sajalah siang tu. Siang hari kita pergi lontar lah. Kita pergi lontar, dia ada 2 tugas. Tugas yang pertama kita bermalam, tugas yang kedua melontar jamrat yang 3. Dia ada 3 jamrat. Jamratul ula, jamrah yang pertama, jamratul usta, jamrah yang kedua, yang tengah, jamratul kubra, jamrah yang terbesar, yang ketiga. 3 jamrat itu tempat melontar. Jamrat ni lontaran. Ya. Jadi kita bagi lontar 3 tempat tu, ula, usta dan juga kubra. Untuk hari 11 kita buat demikian, hari 12 kita buat demikian, hari 13 kita buat demikian. Itu artinya melontar 3 jamrat. Malamnya kita bermalam, kita tunggu di waktu malam. Ya, itu yang paling baik lah. Itu dia kata 2 perkara yang kita buat. Yang tu je tugas kita di Mina. Tak susah Amalan kita di Mina ni senang pergi balik batu. Bukan tak kerja apa. Ambil batu pergi balik. Ya, pergi balik 3 tempat tadi, malam duduk segap dalam kemah-kemah kita ya. Kemah-kemah yang berhawa dingin. Ya, kita berada dalam kemah-kemah yang berhawa dingin. Jangan bimbang lah nanti kita boleh tidur sedap-sedap. Tu lah. Tapi orang yang orang nak bangun, nak buat tahajud apa semua tidak ada masalah. Kita nak sembahyang sunat, kita nak baca Quran ke apa juga di Mina lah kita dapat berkenal-kenalan. Sebab tempat tu lah kalau orang balik pada Mekah ada kawan-kawan dia hubung dia tu, mesti kawan-kawan tu dia kenal di Mina. Kalau di Mekah tak nak jalan. Kalau di hotel kita lah, di hotel kita payah nak kenal. Pasal kita keluar bilik, naik lift, turun lift, pergi masjid.
Balik pada masjid, naik lift masuk bilik. Bila nak kenal orang? Masing-masing nak masuk bilik dia. Ya, nak tunggu di lobi ada apa di lobi? Kalau ada silap mata tak apa boleh tengok. Tak ada. Di lobi tak ada apa benda ya. Ya, cuma ada kot makan-makan minum itulah ringan kita. Ya. Tempat-tempat sofa-sofa, tempat duduk pun tak ramai, tak banyak. Ya. Jadi kita nak duduk di bawah pun tak boleh. Semua masuk bilik. Ya. Jadi itu di Mekah. Ya. Kita tak boleh kenal orang. Madinah pun sama juga. Kita turun daripada hotel kita Madinah, pergi Masjid Nabi. Ya, bila sembahyang habis jemaah, kita balik ke. Jadi kita kenal kawan bilik kita. Di mana orang bilik tu, kawan tu je kenal kita. Tapi di Mina special ke. Di Mina boleh kenal semua orang. Ya, kita pergi bilik ayak, duduk tunggu ayak tu, semua ada beratok sendiri kan, ya. Boleh kenal datang tu. Di situ boleh kenal. Masa kita pergi ambil makan, masa kita nak makan, kita pergi ambil ayak panas. Ya, kita nak bacuh kopi ke nak bacuh minuman, kita akan berilau jalan, itu boleh kenal orang. Jadi banyak orang yang dapat kawan ketika mereka berada di Mina. Nah, bertanya tengok, macam mana kenal dia? Di Mina kenal. Ya, satu petak kemah tu ada lebih kurang 50 orang. Oh, 50 orang dah kita kenal. Ya. Kalau kita mesra sikit ya, lebih mesra lagi, lagi ramai kawan. Tapi kalau kita sombong tak mau cakap, itu tak ada kawan. Kita dah kena mesra lah. Orang utara kita kena hemoi. Tu lah, orang tak tegur kita tegur. Ya. Orang tak cakap kita bawa bercakap. Baru ada kawan. Dia tunggu orang tegur kita dulu tak betul. Ya. Kita kena tahu lah. Ini di antara beberapa perkara yang kita kena buat di Mina. Ya. Di Mina itu tujuannya. Kita dihimpunkan di Mina itu pasal itu. Ya, bukan pasal nak pergi lontak bermalam saja lah. Allah bagi kita bermalam waktu senang. Bila kita bermalam, semua akan ada satu hari. Kalau kita siang, malam orang tak ada hak. Nampak tak? Tengok. Ya. Allah kata bermalam di Mina. Siang mesti ada di Mina. Sebab kita nak bermalam. Ya. Kalau kita siang, hendaklah kamu berada siang hari. Malam, baru hilang. Tadi. Sebab itu artinya bermalam di Mina. Ya. Tapi kita kena banyak sabar lah. Ya. Sebab tidak ada keselesaan seperti biasalah. Macam di hotel rumah kita tak dapatlah selesa macam tu. Ya. Tidur rapat-rapat, ya. Kaki hang duduk di atas kepala aku. Ya. Kaki aku dah di muka kawan tu. Masing-masing tak ada petang larang. Tak boleh jaga dah kita punya apa? Martabat kita tak ada lah. Tua muda tak ada kira lah. Ya. Semua kena bergabung, pakai tidur. Kadang-kadang kaki kita duduk ada atas dada. Tu lah, kadang-kadang kaki dia duduk atas muka kita. Semua kita terima dengan penuh kasih sayang. Nampak tak? Tidak. Bila jadi begitu, kita dibiasakan begitu, kiranya kalau jadi bala musibah. Macam di Gaza sekarang. Nampak tak? Baru akan terasa lah. Terpaksa kena berempit-rempit, kena berapat-rapat, tak dapat tidur. Kita tak ada tempat. Macam tu lah kita diuji oleh Allah. Mina ni banyak sekali pelajaran kita dapat untuk membentuk akhlak kita. Yang ni akhlak yang tawaduk. Dia nak ajak kita jadi orang tawaduk. Tak ada pangkat dalam masa tu. Hang Datuk ke Tan Sri ke tak pakai lah. Nampak? Jenuh beratok macam tu je lah. Ya? Boleh nampak kita punya kelemahan-kelemahan kita akan nampak. Orang nak terkencing macam tu juga. Masa tu dah tak ada lah. Malu orang lagi kan. Ya? Nak terkencing sangat kan. Tempat orang lelaki bila ayam lelaki tu dia buat mangkuk-mangkuk berdiri, kencing berdiri. Pak Haji kencing berdiri. Nak tengok Pak Haji kencing berdiri buka di Mina. Tu ramai lah. Tu tak tahan nak tunggu. Bila ayam tu tunggu, kita nak kencing sangat. Ya, nak tunggu gilak kita macam mana? Tu lah. Ada yang terberak pada. Tapi saya tengok di sini yang agak yang payah sikit nak tolak seorang perempuan. Nampak perempuan. Tu lah. Orang lelaki senang. Kita nak terberak sangat, kita boleh pergi depan tu lah. Kita duduk di belakang tu. Orang nombor 10 beratok kan. Tapi kita nak terberak sangat, kita pergi depan tu. Dia habaq orang muda pun terberak, dia bagi masuk. Orang perempuan, berak dia. Berak semua. Nampak tak? Orang tunggu lama dah. Kompak lah. Tunggu lama senang-senang nak masuk.
Ya, nak. Harap orang kita, muslimah kita dah lah. Yang buat kita dah lah. Muslimah kita ni insyaAllah lah. Di Mekah, di Betau dah lah. Tolak ansar lah. Itu yang kita nak tolak ansar. Itulah tempat dia. Dia dah tak tahan sangat. Bagi lagi dulu. Kita agak boleh tahan. Ya. InsyaAllah kita bagi dia ringan. Allah akan bagi kita ringan. Kita ingat betul. Kita bagi ringankan orang. Allah akan ringankan kita. Itu dah pasti dan mesti. Itu di antara jalan. Baik. Anda berambil di Mina berapa 3 malam, ya. Anda melontak 3 jamrah setiap hari, ya. Jamrah Sughra 7, Jamrah Wusta 7, Jamrah Kubra 7. Macam itulah kita buat setiap hari. Dan kalau kita tak mampu nak buat hari-hari, kita tak larat terletih kan, pakai bana kan, kita boleh himpun. Hari 10 kita lontak dah pasal nak tahlul, betul tak? Hari 10 kita lontak lah, kita nak tahlul, ya. Hari 11, katakanlah hari 11, tuan-tuan tak larat nak pirah, nak berjalan, rasa jauh sangat lah, kita boleh tangguh. Hari 11 itu kita carry forward, bawa pada hari 12. Ya. Hari 12 pun kita tak larat nak pergi lagi. Kita boleh bawa 11, 12 tu bawa hari 13. So hari 13 kita pergi sekali, ya. Hari 10 kita pergi sekali, hari 13 kita pergi sekali. Ini 2 kali lah. Jadi hari 11 kita tak berangkat, kita tak pergi lontak, hari 12 kita tak lontak. Kita hanya ambil hari 13, boleh. Ya, sekarang dah mudah. Dah ada fatwa yang meringankan kita. Dulu berat juga. Kalau dulu dia fatwa ni tiap tahun dia berubah. Berubah kepada lebih mudah. Sebab fatwa-fatwa yang diputus dalam majlis muzakarah. Tiap tahun kita ada muzakarah haji, ya. Dibincang, kita cari jalan nak bagi mudah jemaah haji. Ya. Jadi makna kata dulu kalau orang nak tangguh tak berani, nak buat hari 13 terus. Pasal dia kena pusing. Hari pertama untuk hari 11 dia kena lontak Sughra. Dia pergi Wusta, dia pergi Kubra, dia kena pusing balik untuk hari 12 lah. Nampak tak? Nak pusing tu pun kat 1 kilometer. Lontak pula hari 11. Pergi hari 11 ni hari 12 ni. Sughra, Wusta, Kubra, hari 12. Pusing pula balik kan, hari 13. Nampak tak? Kalau dulu orang tak main pun, tak boleh kita teruk. Kita nak pusing hampir 3 kali. Hampir 3 kilometer berjalan tau. Ya, nak pergi lontak, tak pergi habis. Lah ni senang. Ya, ulama-ulama kita kaji, buka kitab, buka jumpa. Nampak tak? Nampak tak? Macam dululah, kan? Ya. Ikan besar tak makan, kena makan ikan kecil. Kan dulu kan, nak bagi senang kan. Dulu ulama-ulama kata kan. Dan nak makan ikan kecil, ikan besar tak makan. Tapi ikan besar dia nak makan. Nampak, no? Mai anak murid satu, anak murid baru dapat ikan besar. Mai kata, tunggu bagi ikan besar, dia perhati ikan besar. Aku kata tak boleh. Dia pun minta kat aku terus. Dan nanti nak tengok kitab lainnya, buka kitab. Dia buka kitab, buka kitab tengok. Oh, boleh. Ikan besar boleh makan dah. Yang tu kecoh nama dah. Yang ni tak, ini hukum betul. Yang lontar ni betul. Ya. Jadi macam ni lah. Sekarang punya hukum kita ringkaskan kalau kita nak himpun 3 hari. 11 kita bawa ke 12 bawa ke 13. Okey. Hari 13 saja kita pergi. Hari 13 lepas kita makan sarapan pagi apa semua begitu ini, ambil sembahyang lah, elok buat dadat. Kita pun berjalan dan pergi ke tempat lontar. Tempat lontar kita kena bawa berapa biji batu? 63 biji. Semua 70 biji aja. Batu yang kita nak guna untuk lontar hari 10, 11, 12, 13 jumlahnya 70 biji sahaja. 7 biji kita guna pakai lah pada hari 10. Hari 10 kita dah pakai 7 biji, betul tak? Jadi kita masih ada 63 biji. Oleh kerana kita tangguh 11 kita dah lontar, 12 kita dah lontar, kita carry forward, kita bawa lontaran itu ke hari 13. Maknanya kita akan bergerak pada hari 13 selepas sarapan pagi menuju ke tempat lontaran, kita bawa sebanyak 63 biji batu. Nampak tak? Bawa lebih sikit lah. Kut-kut kita baring tak cun, tak masuk. Orang betul-betul kan. Walaupun dia kata boleh kutip batu di bawah. Habis di bawah tu banyak batu-batu lagi bersepah. Kalau tak cukup batu boleh ambil kutip bawah, tapi makruh hukum dia. Makruh.
Ya, makruh ni tak dapat pahala. Bukan berdosa, tak dapat pahala. Boleh petik batu di bawah. Boleh. Nampak? Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dihukum makruh dia kata. Mahambali pun kata makruh. Jadi eloknya kita bawa lebih sikit batu tu. Bawa lah dalam 70-80 biji ke bawah. Tak ada masalah. Tak guna tadi kita buang situ juga. Tahu masuk dalam lubang, dalam kawah, tahu masuk. Itu tak pakai. Lempak masuk dalam tu. Itu tak pakai. Jadi kita hanya perlu bawa minimalnya 63 biji. Kita bawa 63 biji batu. Kita pergi di hari 13 kita pergi berdiri di Jamratul Ula. Yang pertama kita pun keluarkan 7 biji batu. Kita sebutlah Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari sebelah. Terbaliklah. Ya. Bismillah Allah Akbar. Rajma li syayatin hisbih. Balik 7 biji dah kita balik habis. Balik satu-satu jangan 7 kali. Salah habaq lah jenuh. Nak ringkas tu dia balik 7 biji tu. Satu-satu lah. 1, 2, dah 7 biji habis. Tak payah berdoa lah, tak payah. Kita keluar lagi 7 biji batu. Tang tu juga jangan keluar. Tang ula tadi. Dan kita letak kali kedua pula yang kedua disebut. Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari 12. Baliklah 7 biji. Ya. Kita keluarkan lagi 7 biji lagi. Tang situ juga tak payah sebut hari 13. Kerana hari itu hari yang semasanya. Tak payah kita sebut. Jadi kita hanya baca dia sebut doa Bismillahirrahmanirrahim rajma li syayatin hisbih, kita pembalilah 7 biji. Habis. Jadi 3 hari punya kita buat diulang habis. Diulang habis 3 hari. Jadi kita ada guna pakai 21 biji batu di situ. Betul? Kemudian kita berjalan pula ke wusta yang tengah. Yang tengah kita buat macam tu juga. Keluarkan 7 biji batu dulu. Kemudian kita sebut Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari sebelah. Baliklah 7 biji. Keluar lagi 7 biji pula. Ini lontaran untuk hari 12. Habis. Kemudian keluar lagi 7 biji. Tak payah sebut hari 13. Hari itu hari 13. Cuma kita berdoa dan kita bagi 7 biji. Habis. Jadi kita dah guna lagi 2 biji habis. Cuma kita ada baki 21 biji lagi. Kita pergi ke kubra pula. Kubra. Sama juga kita berdiri di kubra. Kita keluarkan 7 biji dulu. Ini lontaran untuk hari sebelah. Baliklah 7 biji itu. Kemudian keluarkan 7 biji lagi. Ini lontaran untuk hari 12. Kemudian 7 biji lagi. Hari 13 terus kita letak. Habis kita terus jalan. Balik kita ke kemah kita selesai. Tapi tentulah dia punya pahala ke orang lana. Taklah macam orang pergi hari-hari. Orang berulang hari-hari itu tentulah pahala dia lebih. Dia nak. Takkan nak bagi pahala sama kan? Itu sajalah. Kecuali kalau kita memang uzur. Ini maksud saya dengan sengaja tak mau pergi letak hari sebelah. Boleh. Walaupun dia ada kemampuan, dia ada tenaga, dia ada kesihatan, tapi saja tak mau pergi hari sebelah. Boleh. Tunda pergi hari 12. Bawa pergi hari 13. Boleh juga. Tapi pahala dia kurang. Kalau orang uzur, orang ada memang ada keuzuran, itu uzur kan sakit bukan uzur perempuan. Perempuan uzur pun kena pergi juga. Tak kira orang lontak ni bukan mesti kena orang apa. Orang haid pun boleh lontak, tak ada masalah. Dia tak kena mengenal dengan masalah kesihatan ataupun masalah kebersihan kita tak kira. Dia kira hang boleh sampai di situ boleh lontak dengan tangan. Itu hukum dia. Makanya kita lakukan lontaran untuk 3 hari. Inilah urusan yang melibatkan para jemaah di Mina. Bermalam 3 malam dan melontar untuk 3 jamrat bagi 3 hari, 11, 12, 13. Kemudian hari 13 itu kita boleh berangkat balik. Di sini ada pula satu lagi hukum dia panggil nafar awal. Nafar awal ni balik awal. Nak balik awal. Hari dia kena ada di Mina sepatutnya 11, 12, 13. Tapi dia nak balik hari 12. Satu hari tak ada lagi. Hari 13 tak ada lagi tu. Cuma dia akan hanya ada pada hari tanggal 12. Boleh dia tak boleh? Balik awal. Dia panggil nafar awal. Ada hukum dia.
nafar awal. Rasulullah buat nafar awal. Rasulullah buat nafar awal. Sebab ketika itu dalam keadaan runcinya dengan penduduk Mekah baru buka kota Mekah, ya. Dan saat itu orang kafir tak boleh masuk dah. Orang kafir tak boleh masuk. Sampailah kiamat. Tapi sekarang Madinah tu apa tak boleh masuk. Tapi sekarang Madinah boleh masuk dah. Madinah boleh masuk dah. Saya tengok sedih orang tak main klip video tu tak bagi tunjuk. Orang-orang kafirin dah masuk Madinah. Dah pergi Masjid Nabi dah. Duk melilau keliling Masjid Nabi. Sekarang ni, ini di bawah Muhammad Salman yang cerita lah ni, ya. Diberi izin. Dia kata dilarang ikut Al-Quran. Ayat Quran dia kata lah. Dia bincang ulama dia pun setuju. Ya. Dia kata larangan ini hanya di Mekah, bukan di Madinah. Nampak? Larang orang-orang musyrik masuk Mekah, bukan Madinah. Nampak? Jadi, maka Madinah Rasulullah diutus untuk semua orang. Bukan utus untuk orang Islam saja. Nampak? Rasulullah ni diutus untuk semua manusia dan jin. Nampak? Maka itu orang boleh ziarah ni apa salah? Nampak? Maka tu Madinah dibuka. Pintu Madinah sekarang dibuka. Orang-orang musyrik yang pelik tu masuk pakai seluar katok, seluar pendek. Ya Allah. Dia tengok dan gambar sedih. Ya. Ini payah sekali kita pakai hukum tu kan, ya. Banyak cerita lah ni. Ini bukan Wahabi. Ya. Ini bukan arah daripada Wahabi, daripada dia sendiri, Prince Muhammad Salman. Dia keluar arahan itu. Ada gambar, mungkin tuan-tuan berdapat juga, ada gambar TikTok, di mana Madinah sudah dibuka pintu kepada semua Islam dan non-Muslim boleh masuk ke Madinah. Mekah tak boleh. Mekah sebab ada larangan daripada Al-Quran, ada tegahan ayat daripada Al-Quran sendiri, maka telah ijma'. Dia pula ijma'. Ijma' ni benda yang tak boleh kita ubah sesuai lagi, tak boleh. Ijma' ni suatu putusan dibuat berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Bila Al-Quran dan hadis ada kenyataan-kenyataan yang wajar mengikut kaedah-kaedah hukum, maka jadi ijma'. Bila ijma' ni kita macam sembahyang 5 waktu, fardu 5 waktu, tu ijma', mana boleh ubah? Tak boleh ubah sebab dia panggil pada Al-Quran, dia panggil pada hadis terus. Nampak tak? Tapi masalah Madinah tu tak disebut lah. Tapi kita kias, dia masuk dalam bab kias, ya. Kita terima Madinah tu diharamkan juga kepada orang kafirin. Kita pakai atas kaedah kias, bukan ijma', kias. Ya, kita ada 4, Quran, Sunnah, ijma', kias. Kalau dah Mekah pun dah larang, tanah haram juga. Kan Nabi ada kata kan, dengan mulut Nabi sendiri. Semuanya Nabi Allah Ibrahim telah mengharamkan Makkahul Mukarramah, aku mengharamkan Madinah. Sama lah tu. Nabi Ibrahim ni Muhammad, siapa dia? Rasul. Nampak ya? Jadi bila Nabi Ibrahim dah mengharamkan Mekah, aku mengharamkan Madinah, tak ada beza lah. Haram Mekah, haram Madinah, sama. Kita pakai hukum tu. Main pikiran liberalisme ni, orang liberalisme, masalah. Yang kita tadi ni, Madinah tak masuk. Jadi Madinah boleh. Lagipun Nabi diutus untuk semua manusia. Pasal apa orang kafir tak boleh jumpa dia? Sebab dia, di Mekah pun Nabi jumpa orang kafir banyak. Masa di Madinah pun orang kafir banyak jumpa Nabi, tak ada salah apa. Nampak ya? Betul tak? Di Madinah, masa Rasulullah hayat, ada orang kafir di jumpa Nabi. Nabi tak larang yang tak boleh masuk. Tapi Mekah memang dah. Bila turun ayat tu, yang melarang, orang kafir tak boleh masuk. Tidak ada orang kafir lagi di Mekah. Ya? Kalau ada pun, dia sendiri kalau nak kecoh masuk pun, dia akan terkena. Tuhan akan tunjuk, akan aku sesuatu kepada dia. Ini memang berlaku. Pernah saya satu tahun itu kan, ya. Dia ni dia pandai orang Amerika, ya. Dia tadi menyamar orang Islam, pasport semua nama Islam. Immigration tengok masuk nama Islam, siapa orang tak tahu. Dia masuk, dia buka dengan Arab, nama putih Arab, siapa lebih kurang kan. Tinggal lagi orang putih ni ada rambut merah tu kan. Arab tak ada rambut merah, rambut hitam tu. Itu beza, ya. Jadi bila masuk 2 hari daripada duduk. Hari pertama, hari kedua, dia orang pakai suspender lari buat jalan. Dua orang. Jadi gila. Hang boleh tipu orang, tak ada tipu Allah. Nampak?
Hang boleh tipu immigration, tapi hang tidak tipu Allah. Ya, hari kedua dia orang pakai suspender. Pakai suspender dulu orang duduk lari je jalan. Boleh tangkap lah. Tangkap boleh kata orang bilang. Nampak tak? Pak Islam ni, Pak Islam rupanya dia pegang Islam. Hantar keluar balik. Itu Mekah. Nampak tak? Tapi Madinah, nampak tu tak ada depa lagi lah. Depa keluar masuk tepi Zarah Madinah ni tak nampak lagi lah. Pelik-pelik. Makna kata okey lah kot. Mekah tak boleh kan? Mekah tak boleh tipu. Boleh tipu orang, tak boleh tipu Allah. Bila Allah dah haramkan Mekah tu, hang buat macam mana pun terkenal juga. Tentu akan dapat juga maklumat. Allah akan tunjuk juga dia di muka Islam. Itu agaknya di antara dalil-dalil itulah dia pakai sekarang ni, wallahu a'lam. Kita sambung sikit baik. Selesai kita ada mabit di Mina selama 3 hari, kita bermalam 3 malam, 4 hari, bermalam 3 malam, dan kita selesai melontar jamrah-jamrah yang 3, kita akan bergerak kembali ke Mekah. Anda beramina 9, 12, 13 hari tasyrik, dan kita berangkat balik semula ke Mekah semula. Balik semula ke Mekah, Anda tawaf haji dan sa'i haji. Tawaf haji dan sa'i haji. Itu penting kita fahamlah. Bagi orang yang pilih haji tamat tu confirm dia akan lakukan tawaf haji dan sa'i haji. Kedua-dua akan dilakukan sesudah balik daripada Mina. Ataupun kembali daripada masyair. Itu istilah yang tuan-tuan puan cuba fahamkanlah. Masyair ni maknanya Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu kita panggil masyair. Masyair maknanya kita berada di tempat-tempat itu untuk tempoh 5 hari. Hari 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari. 5 hari itu kita berada di masyair, dia panggil. Itu istilah yang tuan-tuan patut kena tahu dan pakai. Kita keluar dari Mekah, kita pergi Arafah tu artinya kita akan menempuh masyair. Apa ada masyair tu? Berada di Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Mina. Jadi urusan-urusan ibadat yang kita buat di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu urusan-urusan masyair dia panggil. Standard sikit lah. Kita cakap tu kita tahu dah apa aja, sebab dia akan terdedah kepada dunia. TV pada live telecast, TV pun tunjuk dengan negara Arab, negara-negara Asia Tengah, Asia Barat, termasuk sampai ke US, dapat melihat pergerakan perjalanan jemaah haji untuk tempoh yang kita 5 hari tadi. Berjalan. Betul kan? Nak kita nak lari tak ada satelit. Kita tak ada lari pada satelit. Satelit tak ada, memang dia akan ambil gambar ke secara live. Semua negara-negara seluruh satu dunia dapat menyaksikan. Waktu kita panggil masyair. Faham boleh Baik. Jadi apabila kita terkembali daripada masyair ke Mekah, kita akan lakukan 2 perkara, tawaf dan sa'i. Bila kita sampai di Mekah nanti untuk tawaf dan sa'i, ingatlah jangan kita tergesa-gesa nak pergi tawaf. Kita berehat dulu, sebab kita baru beralih angin, berubah musim. Kita sudah mula terdedah kepada pelbagai budaya dan kita terjebak dengan budaya yang serba kompleks. Sebab itu bila jemaah balik ke Mekah ni akan berlaku banyak perkara yang tak dijaga. Orang menikah dah 40 tahun bercerai di Mekah, bila balik dia kata masyair. Kami kumpul agama pakar-pakar rujuk takut bila hari jemaah balik ke Mekah semula tu kami bimbang. Sebab keadaan jemaah sudah berubah. Kelaku gelagat dia berubah, perangai dia pun berubah. Orang yang kadang-kadang terlembut jadi kasar, orang yang kasar jadi lembut pula. Tak berubah. Sehingga seorang suami dia boleh sambut sepak isteri di depan orang. Dengan tidak ada segan siku. Waktu ini kita cukup jaga kan, suami isteri ni kita jagalah kelaku sikap kita depan orang.
Ini depan orang ramai. Mereka tu pula bukan jalan-jalan suami itu salah seorang daripada pengarah satu jabatan. Isteri pula pensyarah di satu pusat pengajian tinggi. Tentulah cerdik dia lah. Mereka punya civic minded tu tinggi kan. Takkan daripada sanggup si suami tadi support isteri. Pasal salah naik bas. Kita pergi ziarah Madinah, ziarah ladang korma. Bang ni lah, bah bawa banyak, package. Ya, saya ada pasal tapi saya duduk bah lain. Ya, ni bukan saya dengar cerita ni, berlaku waktu saya duduk di situ. Ya, dan kita sebenarnya kena cari jalan mana nak lebih baik boleh. Ya, isteri nak bah orang lain, suami nak bah betul. Isteri nak bah orang lain, dia ni senang duduk dia bah. Kebetulan dia nak bah tu sebelah dia kosong. Dia ingat suami dia punya. Dia tunggu suami tak naik. Dia tunggu suami dia tak naik. Nampak tak? Yang suami pula, dia kata kat teribah, jangan jalan lagi, isteri aku tak baik. Nampak tak? Masing-masing duduk tunggu, kerana salah baik. Nampak tak? Duduk saat ni, ada orang nak duduk tempat tu. Dia kata, tempat saya ni. Dah, ni tempat saya, ni suami saya punya. Dah, ni tempat saya. Cik balik, betul orang kata, cik, puan dah naik bas silap. Turun, suami duduk kembang kempeh, duduk tunggu lah. Isteri nak naik. You pergi mana? Pam, dia pergi rumah. Pasal dia, baik tak jalan. Habis, jenuh lah kami duduk corak. Lagu mana nak pergi baik semula. Dah mula, isteri tak mau tidur. Dia orang satu bilik. Isteri tak mau tidur. Nak duduk bilik lain. Problem tak ada bilik ni. Nampak? Begitu pula. Isteri tak mau. Suami dia hemoi juga lah. Dia nak ke depan dia. Isteri ni keras ni. Tak mau. Tak mau tengok muka suami. Tak mau duduk satu bilik. Suami nak tidur bilik lain. Allah. Ya Allah. Itulah. Jenuh lah kami perlu cari jalan. Jangan bagi doa apa semua. Allah yang baik doa balik. Elok pun tak mau nak begitu nampak dia punya kemesraan tu Allahuakbar. Itu berlaku bila balik daripada Mina. Itulah yang yang kita ambil faham baik. Sebab dah berubah. Yang tu kata ketika itu kita nak nampak kemabruran. Yang kita mabrur tu sebab dah habis kerja semua. Jadi makanya kita dah dari Mekah. Yang penting kita nak tawaf. Kenapa kita nak tawaf haji tuan-tuan? Hadirin-hadirat, kerana untuk melakukan tahlul yang kedua. Ya, tahlul sani dia bagi. Tahlul kedua ni artinya dengan melakukan tawaf haji. Bila kata tawaf haji dengan sendiri, tawaf dia bukan sa'i. Bila kata tawaf, habis tawaf tu 3 larangan yang kata tak boleh tadi tu dengan sendirinya telah terungkai bebas. Ya, pertama kita tak boleh solat mubasyarah, Arab kata mubasyarah, ya. Antara lagi suami isteri dah boleh dah, tak ada masalah. Nak ramai-ramai tangan boleh dah, tak ada masalah. Kemudian yang kedua dah boleh nikah, nak kahwin dah boleh. Ada pasangan yang menikah, ya, dia orang jumpa di Mina, ya. Mr. Right dengan Miss Right jumpa di mana? Jumpa di Mina. Di Malaysia, seorang tu yang lelaki-lelaki tu umur 41, perempuan tu 36. Okey, 36 tak tahu sangat lah. Tapi kita kira, kalau kira masyarakat Arab pun, Siti Khadijah yang kita tu menikah dengan Nabi umur 21, bukan 40 ya. Khadijah menikah dengan Nabi umur dia 21. Nabi 25, Nabi tua pada dia. Jangan kita Khadijah. Jadi cerita ini dibawa oleh orang-orang Syiah ni dia bawa cerita yang tak betul. Rasulullah menikah dengan Khadijah umur 40. Sebab orang Arab ni umur 9 menikah tu baru betul. Kalau menikah umur 13, 14 tua, anak orang tua. Nampak? Itu budaya Arab. Nampak? Betul lah. Boleh faham kan? Mak saya menikah umur 13. Mak tua umur 13. Nampak? Bila dia lah. Itu pun dia bagi orang tua lah. Nampak? Kalau 19 tua, maka tu Khadijah umur 21.
Sebab dia janda. Dia menikah awal dah dulu sebelum ada suami, tapi dah mati. Kemudian dia menikah dengan Nabi. Ketika menikah dengan Nabi itu, sebelum Nabi pun dia ada anak lah. Dia menikah dengan Nabi umur 21. 21 tu Allah bagi kita kira muda lah. Yang itu lah. Nabi 25. Ini kisah yang betul, yang dikaji oleh ulama-ulama tarikh sekarang. Ya, dia orang buat kajian apa semua. Rasul yang kata Khadijah itu bukan janda tua. Dia salah faham. Maka tu dia boleh lahirkan 6 orang anak. Kalau umur dia 40, situ ketika tu banyaknya orang perempuan dia jadi apa? Menopause kan? Ketika 40-an tu dia cuba masuk dalam gerbang menopause. Dan kalau nak beranak pun payah. Ini Siti Khadijah boleh lahir 6 orang anak. Nampak? Bukan tiap-tiap setahun satu dah. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun, ada yang 3 tahun tu. Nabi Khadijah. 50 katakan boleh beranak, nak 6 orang anak. Biasanya kita 40 pun agak terhenti sikit lah. Orang tak larat kan. Kita faham betul. Jadi maka tu diambil kira sebagai macam itulah. Ya, Rasulullah di mana kita sampai bila kita nak tawaf, kita nak mula tawaf tu kita cari masa-masa yang kita betul-betul sihat kan. Jangan kata kosong, jom pergi malam tak ada orang. Tak ada. Itu tak bunyi je sekarang. Orang yang kata kita pergi malam tawaf tu, ya, hampir 10,000 orang kata lagu tu. Nampak? Pergi malam senang tak ada orang. Tawaf senang tak ada orang. Hak kata lagu tu, dia ada kat 10,000 orang kata lagu tu. Kita pergi tawaf bila kita lapang. InsyaAllah Haji Ghazali peringat kita lah. Jom kita pergi minum ayam. Kita berehat dulu lah. Kita minum ayam dulu, kita masuk balik. Silakan. Kita berehat dulu lah. InsyaAllah.